Bersama saya Aidan Ayan dalam rentasan berita edisi 1217. Antara paparan utama. Pakatan Harapan mesti sepakat. Skandal 1MDB, pendakwaan ada ramai saksi. Kita patut sokong perkara yang baik. Menjelang PRU15, BNPN terus kucalana. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan bekas Perdana Menteri Tan Sri Mahyadin Mat Yassin saling tuduh-menuduh mengapa keadaan negara kita semakin teruk hari demi hari. Bagaimanapun kata Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim, prestasi kedua-duanya sama sahaja iaitu gagal. Namun rakyat mempunyai alternatif iaitu Pakatan Harapan sebagai kerajaan yang efisien. Kita nak ketengahkan alternatif daripada kepincangan dan kegagalan yang ada. Kedua-dua Ketua Barisan Nasional dan Perikatan Nasional saling menuduh gagal. Jadi kita nak kemukakan alternatif yang baik. Katanya dalam kenyataan kepada media di Alustar, Kedah. Menurut beliau yang penting untuk diutamakan ialah kos hidup rakyat seperti kos harga barang, kos benih, baja, makanan haiwan dan sebagainya. Ini tidak ditangani kerajaan. Yang kita dengar hanya kedua-dua PM Ismail dan bekas PM saling menuduh gagal, tetapi projek untuk membela nasib rakyat tidak lagi kedengaran, tegasnya. Sementara itu bercakap dalam Majlis Makan Malam Dana PRU15, Naib Presiden Amanah Adli Zahari yakin akan dapat memenangi kembali hati rakyat negara ini dalam pilihan raya umum akan datang apabila rakyat seluruh negara turun mengundi sepenuhnya. Katanya sepatutnya peluang untuk Malaysia berubah kepada politik nilai bermula pada pilihan raya umum ke-14. UMNO Barisan Nasional tongkatnya MIC dan MCA. Jadi dua tongkat tu patah. Kita agak dua tongkat tu patah, dia dah tak boleh berdiri dah. Dan memang betul PRU14 dia jatuh. Tapi PAS yang selama ini menggunakan isu agama kepada UMNO itu, apa yang PAS nak kata kepada UMNO? Akhirnya yang jadi tongkat kepada UMNO hari ini siapa? PAS. Di atas dasar kononnya muafakat nasional itulah akhirnya PAS menongkat UMNO yang sehingga UMNO boleh kekal sampai hari ini. Dan akhirnya jadi balik kerajaan, sebahagian kerajaan dan memimpin negara kita. Apa nak jadi pada negara kita? Sepatutnya negara kita sudah berubah. Seperti mana kata YB Faiz tadi, sepatutnya isu-isu dalam negara kita banyak melibatkan apa? Banyak melibatkan peruntukan-peruntukan yang tak sampai kepada rakyat. Ketirisan wang negara kita. Sebut saja apa isu. Pendidikan, ekonomi kepada rakyat, kesihatan, kebajikan. Semua isu-isu ini melibatkan bahawa kerajaan tidak ada kemampuan kewangan. Di mana pergi kewangan kita? Macam tadi disebut, bahawa kewangan kita itu 1 tahun tiris hampir 60 bilion ringgit setahun. Bidasnya, kata Adli, UMNO suka kepada projek-projek tetapi yang mendapat faedah hanya UMNO sahaja. Beliau juga menyelar pendekatan pentadbiran negeri oleh kerajaan PAS yang tidak menyelesaikan masalah negara kita. Semua yang terkait dengan pentadbiran adalah terkait dengan agama. Islam datang untuk menghilangkan 3 perkara. Jika gagal, Islam tidak dapat ditegakkan. Pertama, mesti menghilangkan kelaparan. Kedua, menghilangkan kejahilan. Dan ketiga, menghilangkan kedukaan. 3 prinsip agama itu mesti ada. Barulah Islam boleh ditegakkan, tegasnya. Adli berkata hanya parti yang boleh mentadbir negara dengan good governance atau kecakapan mentadbir sahaja yang akan dipilih rakyat nanti. Ini kerana katanya dengan memilih parti yang sedemikian, nasib rakyat akan terbela, bukannya menjaga kepentingan
segelintir elit yang berkuasa sahaja. Merujuk kepada Negeri Melaka, Pengerusi Pakatan Harapan Melaka itu berkata, Barisan Nasional hanya menang dengan undi 38% sahaja dalam pilihan raya negeri tersebut baru-baru ini. Ini kerana penyokong Pakatan Harapan tidak turun mengundi dalam pilihan raya negeri yang lepas. Sebab tu mereka nak adakan pilihan raya musim banjir. Sebab dia tahu musim banjir pengundi takkan keluar mengundi. Tapi dia cukup jentera untuk membawa pengundi ke pusat mengundi kerana UMNO ada semua, iaitu kuasa dan wang, dan logistik pun UMNO pegang. Malah UMNO sekarang Perdana Menteri, kata bekas Ketua Menteri Melaka itu. Ulama pula tidak bersuara tentang kemiskinan dan pendidikan. Sebaliknya, dapat peruntukan beli Mercedes-Benz. Maknanya sama sahaja, baik UMNO mahupun PAS. Perikatan Nasional tidak akan dapat mengalahkan Barisan Nasional, tegas Adli. Justru pilihan yang ada hanyalah Pakatan Harapan. Seperti Anwar, beliau juga yakin jika rakyat sepakat, parti yang menawarkan kebolehan untuk menguruskan negara dan negeri dengan baik akan menang berbanding dengan parti yang hanya menunggang agama dan asabiah. Pengurus cawangan M-Bank R. Umar Devi memberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini bahawa bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak menerima RM90,899,927.30 dalam akaunnya dengan nombor berakhir 694 di M Islamic Bank melalui dua peringkat pada akhir 2012. Semasa membacakan kenyataan saksi bertulisnya, saksi pendakwaan ke-37 itu berkata RM15,149,963.64 telah dimasukkan ke dalam akaun bekas Menteri Keuangan itu pada 31 Oktober tahun itu. Manakala RM75,079,963.64 masuk ke akaun Najib pada 20 November 2012. Umar Devi memberi kenyataan semasa perbicaraan rasuah 1MDB bernilai RM2.28 bilion terhadap Najib yang boleh dilihat di kandang tertuduh Lapor Malaysia kini. Terdahulu pada 7 September, Umar Devi berkata Najib tidak pernah memfailkan sebarang saman terhadap bank itu semasa beliau adalah pemegang akaun. Beliau berkata demikian ketika disoal oleh pendakwa ad hoc Datuk Seri Gopal Sri Ram. Najib memegang 5 akaun dengan M-Bank antara 2011 dan 2015. Akaun simpanan yang berakhir dengan 481 dan akaun semasa yang berakhir dengan 694 telah dibuka pada 13 Januari 2011. Akaun tersebut telah ditutup pada 26 Ogos 2013. 3 akaun lain berakhir dengan 880, 906 dan 898. Kemudiannya dibuka pada 31 Julai 2013 dan ditutup pada 9 Mac 2015. Umar memberitahu mahkamah bahawa M-Bank menghantar semua pelanggan mereka termasuk Najib penyata bank bulanan yang menyenaraikan semua transaksi dalam akaun mereka. Tiada pertikaian atau aduan berhubung akaunnya, katanya Lapor Sinar Harian. Dalam permulaan perbicaraan pada 28 Ogos 2019, Gopal Sri Ram berhujah bahawa jenayah itu didakwa dilakukan melalui 4 fasa bermula dari 2011 hingga 2014. Semasa fasa kedua, Najib dituduh menggunakan kedudukannya bertindak melalui ahli perniagaan Low Tech Jo atau JOLO serta mengambil langkah positif dan menyebabkan One Malaysia Development Berhad 1MDB melakukan 2 transaksi menyebabkan tertuduh didakwa memperoleh lebih RM90 juta sebagai suapan. Pendakwa berhujah bahawa kedua-dua transaksi ini melibatkan pemerolehan 2 pengeluar tenaga bebas iaitu Tanjung Energy Holding Sendirian Berhad dan Mastika Legenda Sendirian Berhad. Prosiding perbicaraan 1MDB di hadapan Hakim Colin Lawrence Siqueira. Najib sedang dibicarakan atas 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan RM2.28 bilion daripada 1MDB. Menurut hujah pihak pendakwaan, kesalahan berhubung syarikat 1MDB telah dilakukan oleh JOLO dan beberapa yang lain dengan restu Najib. Sebaliknya, pasukan pembelaan tertuduh berkata bekas Perdana Menteri itu tidak mengetahui jenayah yang berlaku dalam 1MDB dan penyelewengan itu didalangi hanya oleh JOLO dan ahli pengurusan syarikat yang lain.
Najib merupakan bekas pengerusi Lembaga Penasihat 1MDB dan berkhidmat sebagai penasihat emeritus kepada SRC International. Dalam kes berasingan, Najib didakwa menggunakan kedudukannya untuk mengarahkan pindaan dilakukan terhadap laporan akhir audit 1MDB sebelum dibentangkan kepada PAC untuk mengelakkan sebarang tindakan diambil terhadapnya. Sementara itu, Arul Kandasamy didakwa bersubahat dengan beliau dalam membuat pindaan tersebut bagi melindungi bekas Presiden UMNO itu daripada tindakan tata tertib, sivil atau jenayah berkaitan 1MDB. Perbicaraan yang berlangsung selama 43 hari bermula 18 November 2019, pendakwaan telah memanggil 16 saksi untuk memberi keterangan. Antara saksi yang hadir ialah dua bekas Ketua Audit Negara KAN, iaitu Tan Sri Amrin Buang dan Tan Sri Dr. Madinah Muhammad, serta bekas Ketua Setiausaha Negara Allahyarham Tan Sri Ali Hamzah. Saksi lain termasuk bekas Ketua Setiausaha Sulit Perdana Menteri Tan Sri Shukri Muhammad Saleh, bekas CEO 1MDB Datuk Syahrul Azra Ibrahim Halmi, bekas pengerusi Jawatankuasa Kiri-Kira Wang Negara PAC Datuk Nur Jazlan Mohammed, bekas Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Zulkifli Ahmad dan Arul Kanda sendiri. Menurut Madinah, isi kandungan laporan pengauditan 1MDB diubah dengan menggugurkan beberapa perenggan, antaranya kehadiran Jolo di dalam mesyuarat khas lembaga pengarah syarikat itu. Katanya Najib tak tahu jenayah yang berlaku dalam 1MDB kerana ia didalangi hanya oleh Jolo. Tapi kenapa gugurkan nama ahli perniagaan itu daripada laporan? Kita tunggu sambungan prosidingnya bulan hadapan. Sekali lagi, Naib Presiden Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawal bertegas menuntut Jawatankuasa Kiri-Kira Wang Negara PAC agar melakukan siasatan ke atas projek kapal peroda luar pesisir OPV untuk Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM yang tidak pasti di mana pengakhirannya. Mujahid berkata ia bukan sahaja soal kelewatan menjangkaui had yang ditetapkan, tetapi bagaimanakah kedua-dua syarikat terbabit hendak menyiapkan 3 OPV dengan peruntukan 738.9 juta ringgit duit negara itu. Katanya 500 juta ringgit telah dibelanjakan untuk perolehan OPV yang sepatutnya siap pada tahun 2020. Menurut beliau, TH Heavy Engineering Berhad, THHE dan Destiny Shipbuilding menghadapi masalah kewangan. THHE telah dinyah senarai pada 5 September lalu setelah Bursa Malaysia menolak rayuan syarikat berkenaan untuk lanjutan masa untuk menyerahkan pelan penyelarasannya kepada pihak berkuasa. Sementara itu, pada 8 September lalu, Destiny Shipbuilding and Engineering Sdn Berhad DSBE, anak syarikat tidak langsung Destiny Berhad, diberikan petisyen pembubaran daripada kerajaan selepas ia gagal membayar cadangan penyelesaian berjumlah 6.24 juta ringgit kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Difahamkan DSBE sebelum ini menerima arahan mahkamah supaya membayar cukai yang tertunggak bagi tahun taksiran 2016. Kerajaan juga telah memfailkan petisyen pembubaran syarikat berkenaan pada 15 Ogos lalu menurut laporan. Mujahid berkata demikian selepas hadir dalam wacana kembalikan Melayu Islam bermaruah dan pelancaran rasuah Busters Taiping pada Ahad. Untuk rekod pelancaran untuk Haber Acceptance Trials bagi OPV1 pada 13 September lalu telah ditangguhkan ke bulan hadapan. APMM pula dilaporkan berharap kapal pertama OPV1 miliknya akan dapat dilancarkan pada 10 Oktober ini dan diserahkan kepadanya pada tahun depan. Mulas mengenainya, Mujahid berkata, sejak isu perolehan OPV dibangkitkannya, tiada apa-apa tindakan susulan daripada pihak yang terbabit. Beliau menegaskan audit forensik ke atas projek perolehan OPV ini penting bagi merungkai apakah masalah yang dihadapinya sehingga asyik mengalami penangguhan demi penangguhan. Katanya dengan kejatuhan nilai ringgit, kos perolehan OPV akan meningkat memandangkan bahan-bahan pembinaannya diimport dari luar negara. Mujahid berkata beliau dan Parti Amanah mengalu-alukan inisiatif Rasuah Busters yang dilancarkan oleh Badan Bukan Kerajaan NGO dan tidak bersifat politik. Benda yang baik hendaklah disokong, tegasnya. Ujar beliau, rasuah tidak mengenal kaum, sama ada Melayu, Cina, India dan lain-lain. Justru tindakan terhadap rasuah adalah sama, tidak kira bangsanya. Mengenai Parti Amanah Negara, beliau berkata, ia wujud berpaksikan integriti dengan Islam sebagai wadahnya. Setakat ini tidak ada mana-mana pemimpin amanah yang didakwa rasuah atau menyeleweng, katanya. Walaupun terdapat parti asas Melayu seperti UMNO,
PAS dan Bersatu serta terkini Pejuang. Amanah berbeza kerana ia parti berbilang kaum. Beliau menasihatkan pengundi agar membuat analisis parti mana yang mempunyai rekod yang baik pada sepanjang penggal ini. Apakah benda atau perkara yang baik itu? Ia bukan scheme of things atau cash is king. Ia adalah pembasmian segala bentuk salah guna kuasa, penyelewengan dan rasuah. Justru adalah wajar bagi pengundi berfikir dengan akal yang tidak dicemari oleh sifat perkauman yang sempit kerana sebutir undi akan menentukan masa depan kita dan anak cucu kita. Sementara rakyat bimbang tentang kemungkinan diserang banjir pada hujung tahun ini, pemimpin Barisan Nasional, Perikatan Nasional pula terus berperang antara satu sama lain demi berebutkan kuasa. Ketika berucap di majlis sambutan hari ulang tahun ke-6 Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Bersatu, baru-baru ini Presidennya Tan Sri Mahyadin Mat Yassin sempat menyelar UMNO dan pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri Malaysia. Saya rasa tidak cukup dengan apa yang telah pun dilakukan oleh Perdana Menteri kerana situasi negara kita makin hari semakin menjadi lebih buruk, ujarnya. Katanya Bersatu dan rakan-rakannya bekerjasama dengan Ismail Sabri dan UMNO untuk menjaga dan memelihara negara, namun mereka tetap dengan sikap lama. UMNO masih gelojoh dengan kuasa. Hampir sebahagian jawatan-jawatan penting dipinda dan ditukar pada orang-orang UMNO sahaja. Hatta kejawatan ketua kampung pun tidak mahu berkongsi dengan kita untuk bersama-sama membela nasib rakyat yang ada di bawah ini. Apalagi di peringkat GLC dan badan-badan yang lain, bidasnya. Beliau menyeru agar Perikatan Nasional yang didukung oleh Bersatu, PAS, Gerakan, STAR saling menyokong perjuangan mereka untuk menang pada pilihan raya umum ke-15 nanti. Saya tak nak membincangkan soal Pakatan Harapan. Dia nak bertanding, bertandinglah. UMNO nak bertanding, semua kerusi bertandinglah. Kita dalam Perikatan Nasional sudah ada kesepakatan dan antara perkara yang telah disepakati, saya nak sebut sini bahawa musuh utama kita tidak lain ialah Barisan Nasional. Kalau ada orang kata keadaan yang begini-begini, nantilah lepas ni besok macam mana kita nak buat, itu strategi yang cukup salah, tegasnya. Beliau menyeru agar PAS dan Gerakan turut bersama bergerak sebagai satu pasukan. Kita menuju pada satu hala tuju. Jangan Bersatu kata begini, PAS kata begini, Gerakan kata begini. Kalau semua cakap masing-masing ikut selera masing-masing, tak menunjukkan kesatuan dan perpaduan, kita kalah, katanya. Menurut beliau, semasa kerajaan dalam pimpinannya, Perikatan Nasional prihatin dan turun ke bawah membantu rakyat. Kita bukan macam parti UMNO nak suruh kaut. Kita tak sakau sesiapa pun, tegasnya. Bila mendengar ucapannya, seolah-olah Perikatan Nasional gabungan yang mantap untuk meneraju pimpinan negara. Namun hakikatnya, jauh panggang daripada api. Di zaman pentadbiran Bersatu, rakyat dikurung dalam Perintah Kawalan Pergerakan yang panjang untuk mengekang penularan wabak COVID-19. Natijahnya, pada tahun 2020, kadar pengangguran mencecah 4.5% berbanding 3.3% pada tahun 2019, iaitu peningkatan 1.2%, kadar tertinggi sejak tahun 1993. Bilangan penganggur bertambah kepada 711,000 orang berbanding 508,200 orang pada 2019. Lebih teruk lagi, Undang-Undang Darurat diisytiharkan pada 11 Januari 2021 dan hanya tamat pada 1 Ogos 2021. Parlimen digantung dan suara rakyat dibungkamkan. Bilangan kes COVID-19 pada 29 Ogos 2021 ialah 1,706,089 dan bilangan kematian 16,087 mengikut laporan rasmi Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Inilah bala akibat tindakan Mahyadin yang mengkhianati mandat rakyat pada pilihan raya umum ke-14 menerusi langkah syaratan bersama Ketua Pengkhianat Keadilan Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang serta Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Rakyat yang kelaparan mengangkat bendera putih. Menurut Kementerian Dalam Negeri pula, 1,660 membunuh diri sejak PKP sehingga 31 Disember 2021. Dalam keadaan yang kritikal itu, jutaan ringgit dihabiskan oleh Menteri-Menteri Perikatan Nasional dalam kerja-kerja pengubah suaian pejabat masing-masing. Perbuatan seumpama itu tidak pernah dilakukan oleh ahli Kabinet Pakatan Harapan sepanjang mereka mentadbir negara selama
selama 22 bulan. 30 juta ringgit turut dibelanjakan untuk renovasi Seri Perdana yang tidak diduduki pun oleh Perdana Menteri. Demikian caranya Perikatan Nasional prihatin dan membela rakyat. Hari ini boleh pula Mahyadin berteriak musuhnya ialah UMNO BN yang didakwanya berperangai gelojoh, kaut dan sakau. Beliau sendiri dibelakangkan oleh PAS apabila rakan bersatu itu kekal istiqamah bersama UMNO, kononnya demi penyatuan ummah. Sudah tentu pimpinan UMNO melenting apabila dikata gagal oleh Mahyadin. Ibarat kuali mengata belanga hitam, BN-PN terus kucalana menjelang PRU15. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Aida Nayan. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.